Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Masa saya tengah duk buat video ni, saya baru saja balik jumpa ibu saya di Pulau Pinang dan keluarga mertua saya di Kedah. Masa saya ada dekat Sik Kedah tu, saya sempatlah buat bahan untuk nak buat video ni. Dalam video kali ni, saya akan tunjukkan kepada anda apa rasa internet slow. Okey, kalau sebelum ni saya ada buat satu video tentang apa rasa internet 1 gigabit per second dan saya ada maklumkan dekat anda juga yang insya-Allah berdekatan dengan rumah saya akan ada microsite untuk 5G. Tapi pada waktu tu, ramai orang yang kata dekat saya, dia kata untunglah internet dekat rumah laju, ada fiber. Lepas tu tak lama lagi ada 5G. Orang-orang yang pakai internet laju ni tak akan memahami kesusahan orang yang susah nak dapat line dan internet slow ni. Jadi disebabkan itulah, sekarang saya buat satu video untuk tunjukkan dekat anda apa rasa bila signal 4G tu serupa macam tak ada dan internet pun dah tak boleh nak pakai ataupun terlalu slow. Video ni dia sangat sesuai untuk mereka yang tak pernah merasai internet slow ni. Okay, seperti yang saya katakan tadi, kesemua testing ni saya buat di rumah mak mertua saya di Sik Kedah tu. Pastikan anda tonton video ni sampai habis kerana pada penghujung episod ni, saya akan bincangkan sesuatu dengan anda. Tapi sebelum tu, mari saya tunjuk dekat anda apa rasa internet slow. Saya mulakan dulu dengan Udu ataupun Celcom sebab Udu ni kan dia menggunakan infra Celcom. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, hanya dapat 1 bar sahaja kalau untuk signal 4G ni. Saya pergilah mana-mana dalam rumah ni, memang dapat 1 bar sahaja. Mula-mula saya buat testing speed test dulu. Tapi untuk keseluruhan video ni, saya tak akan percepatkan proses untuk buat testing tu sebab saya nak bagi anda rasa sendiri apa rasa internet slow tu. Kan selama ni kan kalau masa speed test apa, saya akan percepatkan bahagian tu untuk nak menjimatkan masa. Tapi kali ni saya tak akan buat semua benda tu sebab saya nak bagi anda rasa sendiri kalau anda tak pernah rasa internet slow tu macam mana, signal tak ada tu rasa macam mana, line tak ada tu rasa macam mana. Dan seperti apa yang anda boleh tengok sekarang ni, sampai ke sudah dia dalam keadaan connecting ni. Tak boleh nak connect, tak boleh nak buat speed test apa langsung. Saya dah cuba buat benda ni sebelum saya ambil video ni beberapa kali. Memang tak boleh. Lah dia keluar error macam ni. Can't reach speed test. Itulah rasa dia. Kalau tadi saya buat speed test, sekarang saya gunakan fast pula. Jadi sekarang kita tengok, boleh jalan ataupun tidak fast ni. Berapa dapat dia punya result tu. Anda masih duk tunggu dia punya result keluar? Duk tunggu fast ni berjalan? Anda rasa bosan ke sekarang ni? Anda rasa macam nak skip bahagian ni ke? Janganlah skip dulu. Tengoklah, tunggulah sat. Kalau anda betul-betul nak rasa macam mana internet slow tu. Nampak gaya fast ni macam tak bergerak lah. Okey lah, saya give up lah. Saya mengalah. Saya tutup lah fast ni. Jom kita tengok testing yang seterusnya pula. Kali ni saya gunakan aplikasi Open Signal pula untuk buat speed test. Kita tengok boleh jalan ke tidak testing ni. Bagi sesiapa yang belum pernah tengok loading yang begitu lama, inilah peluang anda untuk merasai nikmat menunggu loading yang begitu lama sekali. Nampak gayanya Open Signal pun berjaya mengalahkan kesabaran saya. Okeylah, cukuplah testing ni. Memang tak pergi ke mana duk loading macam tu jugalah. Jom kita tengok telco seterusnya. Telco seterusnya adalah U-Mobile. Jadi SIM card U-Mobile ni saya letakkan dalam telefon Samsung S20 Ultra. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat indikator signal dekat atas tu, tak ada bar langsung. Yang ni lagi sedih. Dia tulis saja 4G dekat situ. Memandangkan saya menggunakan Android, jadi saya boleh tunjuk dekat anda aplikasi Network Cell Info. Jadi anda boleh tengok sendirilah kekuatan signal U-Mobile dekat sini. Untuk testing yang pertama, mari saya buat speed test. Jadi kita tengok, boleh ke tidak speed test ni berjalan dengan signal U-Mobile macam tu. Nampak gayanya U-Mobile pun tak nak mengalah dengan Udu ataupun Celcom. Dia pun tak mau run speed test sekali. Connecting juga sampai ke akhirnya. Alas, speed test bagi error juga.
Untuk testing seterusnya, saya gunakan fast. Kita tengok boleh ke tidak fast ni berjalan. Kalau tadi saya pakai iPhone, ni saya pakai Android pula. Kalau tadi saya gunakan Udo ataupun Celcom, sekarang ni saya gunakan U-Mobile. Tengok boleh ke tidak kan? Memandangkan hidup kita atas dunia ni tak lama, jadi tak payah kita duk bazir masa tunggu fast ni. Memang tak jalan sampai ke sudah. Jadi jom kita test telco yang seterusnya. Sekarang saya bawakan kepada anda TM Unify Postpaid. Jadi saya masukkan SIM card ni ke dalam iPhone ni dan macam apa yang anda boleh nampak, no service. Yang ni lagi sempoi. Awal-awal dah mati dah. Jadi kita tak payahlah nak buat testing apa. Memang tak jalan pun. Digi pula tengah jalan dapat 2 bar, dalam rumah sama juga 1 bar. Sekarang saya tunjukkan dekat anda 3 telco dalam 3 telefon yang berlainan pada tempat yang sama. Ada yang ada 1 bar, ada yang tak ada bar langsung, ada yang no service terus. Jadi inilah apa yang dirasai oleh setiap penduduk kampung kat kawasan ni bertahun-tahun lamanya sampai hari ini. Lah ni saya gunakan pula router MyE Wi-Fi. Hari tu kan saya ada buat review pasal MyE Wi-Fi ni. Jadi kalau nak ikutkan, dia boleh pakai 5 telco, termasuklah Maxis dan juga Yes. Jadi kalau anda nampak yang lampu duk berkelip-kelip kat situ tu, itu tandanya dia tak boleh nak lock kepada mana-mana signal 4G. Jadi dengan kata lain, Maxis dengan Yes kat sini pun sama juga ke laut. Bukan ke laut lah, dia pergi ke bendang padi. Rumah mak mertua saya ni bernasib baik sebab ada TM Streamix. Ini pun baru masuk beberapa tahun lepas. Mak mertua saya dia langgan plan yang 4 megabit per second tu. Dengan menggunakan Streamix tu, barulah speed test ni boleh berjalan. Ni saya bersambung pakai Wi-Fi lah. Jadi download dapatlah 4.23 megabit per second, ping dalam 44 milisecond, upload pula dalam 0.41 megabit per second. Untuk fast pula dapatlah 4.3 megabit per second. Jadi kelajuan antara speed test dan fast ni adalah konsisten dengan plan Streamix yang dilanggan oleh mak mertua saya ni. Jadi apa rasa internet 4 meg daripada Streamix ni? Mai saya tolong buka Netflix. Anda tengok sendiri berapa lama nak load movie dalam Netflix ni. Untuk pengetahuan anda, saya kira lebih kurang dalam 7-8 saat lah Netflix ni ambil untuk nak load movie dia. Tapi ni kira bagus sangat lah. Alhamdulillah boleh juga nak tengok daripada nak harapkan 4G, terus tak boleh buka langsung. Ni saya buat pula testing menggunakan YouTube. Jadi kita tengok berapa lama masa yang dia ambil untuk nak load video YouTube. Okay, saya buka dulu satu video. Alright, untuk pengetahuan anda, video yang anda tengah tengok ni dia dalam resolution 1080. Jadi sekarang ni saya menggunakan Streamix 4 meg. Jadi untuk pengetahuan anda, kalau anda nak tengok video 1080, tak ada masalah pun nak pakai Streamix 4 meg ni. Tak payah nak tunggu 5G. Sekarang ni saya tukar resolution dia kepada 4K. Jadi dekat 4K ni lah baru datang isu dia. Anda tengok sendirilah, dengan internet berkelajuan 4 Mbps ni, berapa lama masa yang diambil untuk nak skip ke depan video 4K ni. Anda boleh tengok sendiri kan berapa lama loading untuk nak skip ke depan video YouTube ni kan dalam 4K. Jadi inilah sebenarnya isu dia kalau internet anda tak begitu laju untuk nak menampung konten 4K segini. Jadi dekat tempat-tempat macam ni biasanya 1080 tu dah memadai lah. Tapi kira saya cakap lagi sekali lah kan. 1080 ni pun kira Alhamdulillah. Kalau tak ada Streamix ni, saya memang tak boleh buka langsung YouTube. Jadi bagi mereka-mereka yang teringin nak tahu nak buat apa kalau tak ada internet dekat kampung, nak buat apa lagi? Kita main dengan binatang yang ada kat sini lah. Ni kambing dia ada. Mai saya tanya dia, apa perasaan kalau tak ada signal? Kambing, apakah perasaan bila tak ada signal? No comment bang. Cukai pun saya tak bayar. Jadi saya tak kisah. Sebetulnya ada hikmah juga signal 4G tak ada dekat sini. Sebab bila tak ada internet yang laju, maka saya ada lagi banyak masa untuk diluangkan dengan family dekat sini. Boleh bersembang, tengok usaha dan macam-macam lagi. Jadi kita tak terlalu terikat dengan teknologi. Tujuan saya buat video ni bukanlah nak memburukkan mana-mana pihak atau nak menyalahkan sesiapa. Saya cuma nak tunjukkan keadaan yang sebenar. Saya kena bersikap adil lah dan nama saya pun adil kan. Jadi kalau sebelum ni saya tunjukkan tentang internet laju, maka sekarang saya kena tunjukkan juga masalah melibatkan internet slow. Alright,
Isu melibatkan internet slow ni, masalah coverage, masalah servis yang diberikan, semua bukan isu yang baru. Malah saya boleh beritahu kepada anda lah, ada ramai orang yang sentiasa mengadu tentang masalah internet mereka tu pada saya. Anda boleh baca sendiri komen-komen yang ada dekat channel ni. Malah kan, saya dah buat satu poll untuk nak tahu berapa ramai orang yang berpuas hati dengan sambungan internet mereka, dan dalam masa beberapa hari saja, ada dekat 2,400 lebih orang yang menjawab poll tu, dan 88% daripada responden tu menyatakan yang mereka memang tak puas hati dengan sambungan internet mereka tu. Isu coverage, isu FUP, isu harga, isu servis, isu port tak cukup, isu line tak stabil, dan macam-macam isu lagi. Okey, memanglah tidak dinafikan, orang lebih suka untuk tunjukkan rasa benda yang negatif berbanding benda yang positif. Tapi kalau dah 88% dari 2,000 orang lebih cakap mereka tak puas hati dengan sambungan internet mereka, maka pihak yang memberikan servis kepada mereka ni perlulah ambil kisah tentang perkara ni. Ramai sangat orang tak puas hati, mesti ada benda yang tak kena. Selama saya duk buat channel YouTube ni, ramai orang yang beritahu saya mereka inginkan internet berkelajuan tinggi. Tapi ada banyak isu-isu teknikal yang menyebabkan mereka ni semua tak boleh nak dapatkan servis macam ni. Alright, memanglah saya tunjukkan dekat anda kan, ada macam-macam settings yang anda boleh buat, ataupun ada macam-macam alat yang anda boleh beli untuk nak lajukan lagi internet anda, ataupun nak bagi elok lagi network anda. Tapi kalau tempat anda tu memang internet dah slow, ataupun coverage memang dah tak ada, jadi tak banyak benda yang kita boleh lakukan sebagai pengguna. Alright, lagi satu kan berkaitan dengan video ni, mungkin ada orang akan cakap, saya buat testing ni di kampung dekat Sik Kedah, jadi memanglah tak ada signal 4G yang elok dekat situ. Okey, kalau anda kata macam tu, mai saya bagi tahu dekat anda satu benda. Yang dekat Sik Kedah tu, rumah mak mertua saya. Okey, rumah ibu saya ni, okey, memang beliau duduk kat Pulau Pinang, tapi beliau sebenarnya berasal dari Kelantan. Beliau dilahirkan di Pasir Pekan, Kelantan. Dekat Pasir Pekan tu pun ada masalah yang sama macam dekat Sik Kedah tu. Dalam rumah ada signal satu bar ataupun kadang-kadang tak ada terus. Nak kena keluar sampai ke jalan baru ada signal. Benda ni saya boleh rasa setiap hari raya bila kita orang balik kat Kelantan mesti jadi masalah yang sama. Internet tak ada, nak call pun susah. Okey, kalau itu pun tak cukup lagi, mai saya bagi tahu dekat anda satu benda. Dekat rumah saya ni dekat Cyberjaya lah, saya boleh jalan kaki pergi dekat pejabat SKMM tu ataupun Suruhanjaya Komunikasi tu. Tapi kebanyakan tempat dalam rumah saya ni, signal pada telefon saya memang tak kuat. Tak kisahlah pakai telco apa sekalipun, semua tak kuat. Kadang-kadang signal ada satu bar, kadang-kadang dapatlah 2 bar ataupun lebih sikit. Yang paling elok dekat sini Maxis saja. Apa yang menyedihkan lagi, signal pada telefon saya tu punyalah teruk sampai saya kena guna WhatsApp call ataupun Wi-Fi calling. Baru okey. Nah, kalau tidak call mesti terputus. Ini bukan cakap pasal 4G nak buka internet apa tau. Nak call je. Nah, kalau anda tak percaya, anda boleh tanya kawan-kawan saya yang selalu duk call saya. Okey, jadi mai saya nak abang satu benda. Elektrik, air dan internet adalah satu keperluan sekarang ni. Tak kisahlah anda miskin ataupun kaya, anda tua ataupun muda, itu adalah keperluan. Jadi tak kira lah anda duduk dekat ceruk mana dekat Malaysia sekalipun, semua kemudahan ni patutnya anda boleh dapat dengan elok dan mudah. Ada di antara anda yang tanya kenapa saya asyik push 5G kebelakangan ni. Okey, macam ni. Kalau anda bagi kat saya masalah, contohnya kan anda kata, signal 4G kat tempat anda tak kuat. Saya tak boleh suruh anda pakai signal booster. Nanti anda kena saman pula. Kalau anda mengadu dekat saya isu kota ataupun isu FUP, saya tak boleh nak ajar anda untuk guna trik untuk nak bypass kota pihak telco tu semua. Benda tu salah. Kalau anda mengadu dekat saya, kawasan rumah anda port Unify dah penuh. Saya tak boleh nak buat apa. Saya tak boleh nak kata kat anda suruh pergi curi port orang lain. Jadi kita ni tak boleh nak buat apa. Saya tak boleh nak buat apa untuk nak bantu anda lebih daripada tu. Sebab itulah saya mengharapkan 5G tu sangat. Sebab 5G tu adalah benda yang baru. Dia adalah infra baru. Jadi kita boleh harap kepada benda baru. Kita harap benda baru tu tak jadi tak elok macam benda yang ada sekarang ni. Okey, 5G ni kan saya beritahu dekat anda, dia punya infra tu dia berbeza dengan 4G, 3G, 2G yang ada semua sebelum ni. Kalau dulu, infra tu dia dibangunkan oleh pihak telco tu sendiri. Ada yang mereka bekerjasama dengan pihak telco lain ataupun pihak-pihak lain. Ada yang mereka buat sendiri. Tapi kan, dah berapa banyak tahun dah negara kita ni duk gunakan business model macam ni. Dan anda boleh tengok sendiri. Dan anda boleh tanya diri anda sendiri. Dan anda boleh nilaikan sendiri. Adakah anda berpuas hati dengan servis 4G ataupun internet dekat negara kita pada masa ni?
Okey, jadi sebab itulah sekarang ni saya kata kita ubah business model yang ada untuk 5G ni. Biar pihak yang Digital National Berhad ataupun DNB tu buat infra 5G ni. Dan telco-telco gunakan infra tersebut untuk berikan servis kepada orang ramai, kepada kita semua. Okey, kalau ada orang kata benda ni nanti jadi isu ke apa ke, kerajaan memantau pelaksanaan infra oleh DNB ni. Jadi secara langsung kerajaan memang terlibat sekali. Okey, tak apa, kita biar semua benda tu kan. Saya bukan nak cerita politik apa kan. Kalau anda tanya saya macam ni, adakah 5G ni akan berjaya? Terus terang saya cakap, saya tak tahu. Adakah servis 5G ni akan lebih elok daripada servis 4G dan sebelumnya? Saya tak tahu. Tapi sebelum kita nak hantam mereka ni, biar mereka buat dulu. Tiang pun baru nak pasang, launching rasmi pun belum buat lagi. Jadi sebelum benda ni berjalan, kita sokong dulu. Biar mereka buat dulu. Mereka ni semua, mereka janjikan macam-macam pembaharuan melalui 5G ni, kita terima dulu. Kalau selepas 5G ni dah berjalan, tapi masalah-masalah yang sama macam 4G tu duk ada lagi, maka masa itulah baru kita sama-sama balon mereka semua ni kau-kau. Tapi buat masa ni, biar mereka buat kerja dulu. Tengok mereka boleh deliver ataupun tidak. Jangan terus pergi hentam sebelum servis 5G tu pun sempat nak jalan lagi. Macam yang saya dah cakap sebelum ni, video ni bukan bertujuan untuk nak menghentam ataupun nak menyalahkan ataupun nak memburukkan mana-mana pihak. Kita semua nak benda yang elok. Dan bila ada masalah, kita kena mengaku ada masalah. Dan kita kena cuba selesaikan masalah tu. Okey, tapi apa pun, kalau ada mana-mana bahagian dalam video ni yang menyinggung hati mana-mana pihak, maka saya dengan ikhlas dan rendah hati minta maaf. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ni. Jadi kalau episod ni dan channel ni memberikan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like dan subscribe kepada Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.